الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. عما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus Jamaah Masjid Al-Irsyad USJ 1. InsyaAllah kita akan sambung balik pengajian kita di dalam kitab pelajaran Tauhid ini. Dan insyaAllah kita akan sambung semula pada sifat ilmu ni hayat ya. Baik. Qala musannifu rahimallahu wa nafa'ana bi'ulumihi fi dharaini amin. Pelajaran yang ke-9, huraian sifat hayat. Berkata Tuan Pengarang Kitab Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri, sifat yang wajib yang ke-10 bagi Allah ialah hayat. Artinya hidup. Kita wajib percaya bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selama-lamanya dengan tidak ada perantaraan. Atau sebab hidupnya Allah Ta'ala tidak memerlukan nyawa, nafas atau sebagainya sebagaimana yang diperlukan oleh makhluk. Dalil akalnya ialah sekiranya Allah tidak hidup, nescaya dia mati, dan sekiranya dia mati, nescaya tidaklah dia bersifat kudrat, iradat, ilmun dan lain-lain sifat. Baik.
Jadi sebelum ni kita telah pun mempelajari bahawasanya daripada wujud hinggalah kepada sifat ilmun, dari sifat-sifat yang wajib bagi zatnya Allah Subhanahu wa taala, dan sifat yang ke-10 ini adalah sifat hayat, yakni hidup ataupun maha hidup ataupun sifat penghidup. Maka wajib bagi kita sebagai mukallaf, sebab tu bila disebut kita wajib percaya, pada ayat yang pertama sifat wajib yang ke-10 itu wajib pada akal, dan kemudian ayat yang keduanya kita wajib percaya, yakni wajib pada syarak. Dan sifat hayat ini adalah satu sifat yang wujudi, yakni sifat yang ada lagi sungguh. Sebab tu disebutkan sifatun wujudiyatun tusahhihu liman qamat bihil idrak. Suatu sifat yang wujudi, yakni ada lagi sungguh, yang membenarkan kepada yang berdiri padanya, yakni idrak, yakni mengetahui. Yakni tidak dapat tidak, ianya satu sifat yang wajib ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan wujudnya Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita belajar pada kuliah-kuliah yang sebelumnya ini, iaitu wujudnya Allah dengan tiada hidup hidupnya Allah Subhanahu wa taala ini dengan tidak ada permulaan dan kesudahan. Yakni kaitnya dengan pelajaran kita yang terdahulu, iaitu kudrah dan iradah. Okey. Juga dalam kitab kita disebutkan tiada berperantaraan. Contohnya perantaraan ruh. Jadi kita ada yang ada ni kerana ada roh yang Allah Ta'ala tiupkan pada jasad kita. Maha suci Allah Ta'ala daripada sebarang sifat persamaan dengan makhluk. Ini kait pula dengan yang kita belajar dahulu, iaitu mukhalafatu hulil hawadith, dan kaitannya dengan qiyamuhu bi nafsih, iaitu Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri dengan sendirinya, tidak memerlu kepada segala sesuatu, termasuk roh. Bahkan roh itu yang Allah Ta'ala cipta. Jadi roh ni termasuk kategori apa? Kewujudan dia. Siapa ingat pada kuliah kita yang dulu dalam bab wujud? Allah dalam wujud yang bagaimana, kita makhluk wujud yang bagaimana, dan roh ni dalam kategori yang mana wujudnya. Siapa ingat? Nak tengok tu dia kena tengok bab wujud lah yang dulu tu. Jadi kita ni progressing, maksudnya kita ni dah habis satu bab, satu fasal, kita akan naik lagi. Lepas habis hayat ni, kemudian samak pula, kemudian basar pula. Kalau tak ingat yang lepas-lepas, uri. Jadi saya ulang sekali soalan. Sekarang ni perbahasan dia, Allah Subhanahu wa taala maha hidup. Tidak ada perantaraan. Contoh perantaraan ni ruh. Allah Ta'ala maha hidup bukan dengan ruh. Kita hidup ni dengan ruh. Soalannya berbunyi, jadi ruh ni wujudnya dalam kategori mana? Kerana kita dah belajar dalam bab wujud dulu, wujud ini ulama tauhid bagikan kategorinya kepada tiga. Siapa ingat yang tiga tu? Ingat yang tiga tu, dia boleh tahu, dia boleh jawapannya. Ya, jadi roh tu masuk dalam wujud yang mana? Dia ada tiga tadi. Kak Su cakap wajib wujud yang hakiki, tu yang pertama. Wujud yang kedua, wujud yang majazi, tu hak kedua. Yang ketiga, wujud yang aradi, yang ketiga. Okey. Siapa yang baru dengar ni benda ni hari ni? Baru dengar ke biasa dengar? Biasa. Kalau biasa boleh jawab. Apa dia wujud hakiki? Apa dia wujud yang hakiki? Siapa yang masa bab wujud hari tadi dia ada masuk kelas? Ataupun mungkin pergi di kelas-kelas lain, guru yang lain mungkin ada penerangan tentangnya.
Jadi soalan ni kait balik dengan kita belajar ni. Allah Ta'ala maha hidup, tidak ada berperantaraan. Antara contoh perantaraan adalah roh. Kita manusia ni kalau tak ada roh mati. Jadi roh ni soalannya dalam kategori wujud yang mana? Kerana wujud terbahagi kepada 3. Wujud yang hakiki, wujud yang majazi, wujud yang aradi. Wujud yang hakiki ni mana? Yang sebenar-benar wujud. Maknanya yang sebenar-benar wujud ni dalam erti kata wujud yang tiada mula pada kewujudannya, wujud yang tiada akhir pada kewujudannya. Untuk siapa ini? Hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Sebab itu dikata wujud yang hakiki ni juga dengan wujud yang zati ataupun wajibil wujud. Wujud yang zati maknanya Allah ni benar-benar wujud, tidak dijadikan oleh lain. Wujud yang hakiki sebenar-benar wujud. Yang wajibil wujud, wajib wujud, wajib ada. Nampak? Itu hanya untuk Allah Ta'ala. Manakala wujud yang majazi, wujud yang mana wujudnya sebagai kiasan. Kenapa jadi majaz tu kiasan? Ada orang kata, dia tak cakap hak sebenar tu, dia kias dia. Majaz. Kenapa dia kata majaz kiasan? Kerana wujudnya makhluk ni disebabkan apa dia? Kudrah dan iradah Allah Ta'ala. Kita dah belajar ni. Kudrah, iradah, ilmun, hayat. Nanti sama, basar. Kalau kita tak ingat yang belakang, kita pergi ke depan. Tu. Jadi wujudnya ni hak mula. Wujudnya kita disebabkan kudrah, iradah Allah. Nampak? Kita dah hafal tu daripada kecil. Allah wujud, qidam, baqa. Ikutlah, ikut awak nak buat lenggok apa. Jadi tahu. Kalau lenggok lama, apa? Itu laju sikit. Itu lenggok Raihan. Kalau lenggok lama, Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadith. Apa dah daripada kecil. Cuma lah ni kita datang ni hari ni dengan keadaan hujan gerimis ni kita datang bukan untuk sia-sia. Ada sebabnya, memahami makna. Jadi soalan tadi tu kita dah masuk dalam bab hayat. Allah Ta'ala itu maha hidup, tidak ada berperantaraan. Contoh perantaraan tu roh. Roh tu kategori mana? Hak ketiga. Wujud yang aradi. Wujud yang ada, apa yang disebut sebagai wujud yang ada. Sebelum tu dia ada mendatang, external factor dia. Wujud yang bukan wujud yang sebenar. Allah Ta'ala wujud tanpa ada permulaan, tanpa ada yang menjadikan, tiada sama dengan makhluk. Wujud yang aradi ni wujud yang ada faktor selain daripada tu, yakni diberikan pengertian wujud yang ada mula tetapi tiada akhir. Wujud yang ada mula yakni dicipta. Ada mula bererti dicipta. Dalam erti kata lain, nak faham yang tadi kata Allah Ta'ala tu hidup tidak ada perantaraan, macam mana? Perantaraan roh. Kenapa? Kerana roh itu sendiri dicipta. Itu keyword dia. Keyword dia. Bila sebut, okey, wujud yang wujud yang aradi ni, dia punya pengertian dia ataupun ciri dia ada mula namun tiada akhir. Dia ada mula tapi dia tak ada akhir. Bila sebut ada mula, apa makna? Dicipta. Justru ni yang kita kena faham bila masuk ke dalam bab ni, ya. Allah Ta'ala yang maha hidup tanpa perantaraan, termasuk roh. Kerana roh itu wujudnya aradi, wujudnya ada mula walau tiada akhir. Pasal apa tak ada akhir tu kak? Sebab Allah yang kekalkan dia, dikekalkan oleh Allah.
bukan dia kekal, makna kekal dengan dirinya sendiri, tidak. Dia kekal, roh ni, syurga, neraka, arash, kursi, lauh mahfuz, qalam, roh yang keenam. Jasad para nabi rasul, jasad para syuhada, dan tulang ajubuz zanab, yang ni dikekalkan oleh Allah. Cuma ingin saya berkongsi sedikitlah, bukan nak tegur tapi nasihat dengan penuh kasih sayang lah. Tak ada siapa di kalangan kita orang yang ialah kita manusia biasa, tidak bersedih dengan apa jua kejadian yang menyayat hati, betul tak? Manusia biasa kita, manusia biasa semua begitu. Apatah lagi kalau melibatkan ahli keluarga ataupun orang yang disayang, tentu. Kan? Cuma saya nak nasihat ni, bukan tegur ni nasihat. Jadi bila ada berlaku peristiwa seumpama baru ni, nahas kapal terbang itu, saya yakin dan percaya bila ada khabar mengatakan salah satu daripada jenazah itu utuh, keadaan dia, bukan bermakna kita nak cakap yang lain tu kita tak umpamakan, jangan salah faham. Sebab saya perasan sekarang ni kadang-kadang masyarakat ni bila, bukan semua tapi ni nama nasihat, bukan nasihat lah. Kita tidak boleh, bila kita menyatakan sesuatu, contohnya jasadnya dipelihara, jangankan seumpama di atas bumi, di bawah bumi pun bagi seseorang yang Allah terima di kalangan yang menghafaz Al-Quran, yang mengamalkan, dia tidak, tubuhnya tidak, dia mati tapi jasadnya tidak hancur. Ulama yang beramal dengan ilmunya, tukang azan yang azan ikhlas semata-mata kerana Allah, dia ada. Apatah lagi syuhada, yang syahid di jalan Allah Ta'ala dunia akhirat. Betul. Kalau yang berlaku tu satu. Kemudian bila kita tengok dari segi neraca ilmu, antara yang disebutkan mati syahid bagi orang syahid akhirat adalah mati terbakar, mati lemas, mati sakit perut, mati sakit taun, mati beranak. Subhanallah. Walaupun bukan syahid akhirat, bukan syahid dunia akhirat, tetapi dikira syahid akhirat. Moga-moga Allah mengampunkan dosa. Apa poin yang saya cuba nak sebut? Ada di kalangan komen-komen tu yang dia cakap, janganlah comparekan mayat itu sensitiflah dengan ahli keluarga yang lain. Begini, bila kita, kerana memang belum umur saya, bukan kenapa, sebab yang diceritakan kelebihan bukan bermakna menghina satu golongan lain. Faham tak? Bila cerita tu nak bagi tahu janji Allah dan Rasul tu benar, itu saja. Sebab masyarakat ni kadang-kadang bila beragama dia jadi oversensitif, macam kena allergic pula kan? Kena benda jadi rashes pula kulit. Engkau dah pasal apa? Jangan begitu. Bila dikhabarkan begitu, okey, kita ambil satu poin. Bukan senang nak hafal Quran, bukan senang nak jaga, dan kalau dia boleh hafal dan dia boleh jaga, dia beramal dengannya, Allah pelihara. Dah, take it that way. Dah, itu saja. Jadi ini penting. Sebab apa? Saya nampak benda ni dia jadi macam oversensitif yang tak sepatutnya. Dalam masa yang sama, kita tidak pernah mengatakan apa-apa, dan kita berharap mereka semua ni di kalangan orang yang beriman dan husnul khatimah. Cuma ada ulama ada ajar kepada kita ni sekadar nasihat dan renungan buat saya juga. Kadang-kadang ada setengah orang, dia kalau tengok kepada nahas atau tragedi, dia akan fikir yang bukan-bukan. Doesn't mean that way. Husnul khatimah, kesudahan yang baik doesn't mean mati dalam tidur ke, mati tengah mengajar ke, kita tak tahu. Ada satu kisah yang berlaku, ada disebut dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Ada satu orang lelaki yang hari-hari dia tidak pernah tinggal doa minta Allah bagi husnul khatimah. Hari-hari, every day. Maknanya ma'ruf tu, maksud ma'ruf tu diketahui, kawan-kawan dia pun tahu. Contohlah kita ni berkawan kan, kawan kita ni tahu dia ni memang tak pernah tinggal, hari-hari doa minta husnul khatimah. Suatu hari, ini nama takdir, dah kematiannya, in that way nak kata macam mana. Jadi satu hari dia, dalam dia bertugas, dia berjaga, ni walaupun cerita zaman dahulu,
Dan orang ada yang ada ketikanya orang ingat dulu-dulu sabun tak ada. Sabun ada. Sobun tu bahasa Arab. Jadi dia ni dalam bekerja di satu tempat yang dia kerja membuat sabun ya, terjatuh dalam tempat yang dia buat tu. Apa kita kata tu zaman sekarang mesin lah kan. Zaman dulu mungkin dia ada kawah, dia ke belanga, dia ke pemprosesan lah kan. Jadi dia terjatuh ke dalam ni yang menggelegak dan mati. Jadi ialah sebab dia ni orang baik kan. Dan subhanallah, sekiranya Allah Ta'ala nak berikan khabar gembira kepada orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki, maka ada kalanya Allah berikan melalui mimpi. Perlu kita ingat, mimpi tidak boleh dijadikan dalil ataupun penguat sumber bagi hukum hakam. Tidak. Cuma kalau kita telusuri lagi, mimpi yang baik merupakan 1/46 daripada juzuk kenabian. Nabi sebut makin nak dekat akhir zaman ni makin benar mimpi seseorang itu. Kalau orang tu benar lah, dia memang dia orang yang sadik dan sebagainya, maka ianya benar. Menjadi satu bisyarah, khabar gembira daripada Allah Ta'ala. Sebab wahyu dah tak ada. Okey? Baik. Jadi jangan tolak begitu saja. Jadi salah seorang daripada kawan dia, setelah beberapa hari dia meninggal, mimpi dini orang ni yang meninggal tadi tu, kawan dia yang selalu minta apa? Minta doa husnul khatimah. Maka dia tanya, bagaimana keadaanmu di alam barzah? Maka dia jawab, yang si mati tadi, yang jatuh dalam kawah tadi tu, kawah nak buat sabun. Dia kata, alhamdulillah, aku diberikan apa yang aku hajati. Yang ni mati dalam husnul khatimah, dia kata. Cuma dia tambah, dia kata, cuma aku ni tak baca bil khair wal afiyah. Apa makna bil khair? Dalam kebaikan. Afiyah dalam keafiatan. Jadi bila dia terjaga daripada tidur, dia dapat satu perkara ataupun ilmu, satu fawaid yang baru. Apabila berdoa, doa dengan Allahumma khtim lana bil husnil khatimah bil khair wal afiyah. Tambah tu, bil khair wal afiyah. Apa dia ibu? Bil khair wal afiyah. Kita biasa baca Allahumma khtim lana bil husnil khatimah kan? Tambah ni dua saja. Bil khair dengan kebaikan, wal afiyah dan keafiatan. Tambah tu dia kata. So nak sebut begini, poin yang saya nak sebutkan, jangan kita tengok orang ni mati dalam tragedi, tragik dan sebagainya. Kita kata, oh, we doesn't know, kita tidak tahu. Cumanya boleh selagi mana kita hidup berdoa kepada Allah, kita tambahkan lepas Allahumma khtim lana bil husnil khatimah, tambah apa ibu? Bil khair wal afiyah. Itu saja. Dengan kebaikan dan keafiatan. Dah. Tu. Tak apa, selagi masa kita hidup, kita amalkanlah. Ada ilmu kita, dapat belajar sikit-sikit, amal, dapat belajar amal. Dia benda ni dia tak boleh berdebu sekali. Boleh sikit. Oh, dia tu. Jadi dapat satu ilmu, jangan tinggal. Kadang-kadang kita tengok ada orang mati dalam keadaan dia sedekah, dalam keadaan dia tawaf, dalam keadaan dia sujud, dalam keadaan dia mengajar, dalam keadaan dia belajar, dalam keadaan dia puasa, kadang dia baca Quran, kadang dia tengah pegang tasbih. Mudah-mudahanlah kan. Cuma kita hanya mampu berdoa. Boleh tambahkan doa ini sebagai itinerary doa kita, ya, yang kita tidak tinggal. Allahumma khtim lana bil husnil khatimah bil khair wal afiyah. Baru kita sebut wala takhtim alaina bisuil khatimah. Baik. Okey. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita perbahasan roh tadi kita dah faham. Dia termasuk 10 perkara yang Allah Taala kekalkan. Tapi Allah Taala adakan, maknanya dia ada mula. Justru Allah Taala itu hidup bukan dengan perantaraan roh. Sebab apa ni penting? Sebab ada orang akan faham roh tu pun qadim, roh tu qadim pula. Roh tu pun kekal. Dia tak ada kena mengena dengan tu. Dia tak ada kena mengena dengan tu.
Sebab roh tu kekal kerana Allah Ta'ala yang kekalkan. Yang sedia ada hanyalah Allah sahaja. Ingat, dalam pengajian kita bab kidam, ingat tak? Ada dua yang untuk Allah, dua untuk makhluk. Qadim yang sifati. Cuba ingat, cuba tengok yang dulu. Qadim yang zati, hanya untuk Allah. Siapa ingat? Siapa ada tulis? Akak masa tu dah datang belum? Belum datang lagi kan? Jadi bila sebut qadim ni, pembahagian dia ada 4. Ni terulang kaji balik ni yang dulu. Ya. Qadim, betul. Saya dengar betul lah tu. Tapi yang untuk Allah, qadim yang zati, qadim yang sifati. Qadim pada sifatnya Allah, sedia ada pada sifat-sifat Allah, sedia ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua-duanya, qadim sifati dan qadim zati ini juga dikenali sebagai qadim yang hakiki, hanya merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kepada makhluk, qadim yang idhafi dengan qadim yang zamani. Bukan zaman Islam tu. Maksud zamani di sini adalah masa. Maksud idhafi itu maknanya ada tambahan. Kerana bila sebut qadim idhafi itu, sesuatu yang terlebih dahulu daripada sesuatu yang lain. Contohnya akak dengan bapa akak. Bapa akak dulu ke akak dulu? Akak dulu kah? Mestilah pak akak dulu. Kalau saya dengan pak saya dulu, baru saya. Jadi itu yang dinamakan qadim idhafi. Sebelumnya sesuatu yang ada sebelum ada sesuatu. Makna dia dulu. Kalau pak, kalau dia anak, ada pak. Pak dia ada pak dia, ada pak dia, ada atas. Jadi disebut qadim idhafi. Yang ni merujuk kepada makhluk. Yang kedua qadim zamani. Yakni yang disebut qadim di sini bukan sedia ada, tetapi dengan makna masa yang lama, masa yang lampau, sekurang-kurangnya setahun. Ini kita ingat balik wujud apa dia punya perbahasan dia, qidam apa perbahasan dia. Kalau baqa, siapa ingat perbahasan dia? Baqa ada dua, baqa yang hakiki dengan baqa yang aradi. Baqa yang hakiki makna apa? Yang sebenar-benar kekal. Apa makna sebenar-benar kekal? Yakni dia ni kekal tiada permulaan dan dia kekal dengan sendirinya, Kak. Iaitu Allah Ta'ala. Yang kekal yang aradi itu, yang mendatang tu kerana dia ada permulaan. Dan kekalnya pula dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Kena ingat tu. Yang kita ngaji dulu-dulu tu kembali. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala hidupnya tidak memerlukan nyawa. Samalah dengan roh tu, nafas. Dia berkata berapa jam? Dalam sejam, kalau dalam bilik yang tertutup tak ada oksigen, boleh mati. Kalau makan tu mungkin 2 minggu. 2 minggu. Kalau air tu berapa? Saya tak ingat. Tak ada air, sekian hari boleh mati. Makan, sekian. Udara, tak payah lama. Jadi begitu. Jadi maha suci Allah daripada tersebut. Kita ni dah kena ada ruh, dah kena ada nafas, macam-macam lah. Jadi perlu kita bersaksi dan meyakini bahawa Allah Ta'ala ni maha hidup. Yang pertama, kerana ianya yang tadi disebut awal-awal, wujudi, yang ada lagi sungguh. Jadi sifat hayat itu dia ada, dia wujud. Itu yang pertama, ya, kaitan. Kaitan yang kedua, ya ibu-ibu, iaitu sifat hayat Allah Ta'ala itu qadim. Ini kaitan, ini kait, ya. Sekarang ni tadi saya tak sebut lagi. Ini baru kita nak kaitkan satu-satu, okey. Jadi sifat hidupnya Allah Ta'ala ni, ianya qadim, ianya sedia ada. Kitanya hidup ada mula tak? Ditiupkan roh lah ada nyawanya. Satu. Allah Ta'ala, hidupnya Allah qadim, tak ada mula. Yang ni, ya, kaitnya dengan qidam. Yang ketiga, ya, sifat hayat Allah Ta'ala itu kekal, tidak binasa. Tu. Hidupnya Allah, hidupnya kita ada tak pengakhiran? Mati habis hidupnya.
Lepas tu kalau sebut tak hidup, maknanya apa? Equals to mati lah. Di situ. Tak hidup. Apa mana? Mati. Namun Allah Ta'ala hidupnya tidak binasa. Dalam erti kata, equivalent tu kekal. Tu kekal. Yang keempat, sifat hidupnya Allah Ta'ala ini tak sama dengan makhluk. Tak sama dengan makhluk. Macam mana tak sama tu? Macam kita sebut mula-mula tadi kita cerita, adanya ruh, perlunya nafas. Begitulah. Kan? Allah Ta'ala tidak. Allah tu qiyamuhu bi nafsih. Nanti kita masukkan kat situ juga. Yang kelima, iaitu tidak memerlukan yang lain untuk menjadikannya. Jadi sifat maha hidup Allah ni tak memerlukan yang lain. Contohnya tidak memerlukan Tuhan yang lain untuk menjadikannya. Sebab Allah Ta'ala tu sifat dia qiyamuhu bi nafsih. Tu. Allah Ta'ala sifatnya qiyamuhu bi nafsih. Tu. Yang keenam, apa dia ibu? Sifat maha hidup Allah ni tidak berbilang. Saya ulang ya. Sifat maha hidup Allah Ta'ala ni tidak berbilang. Maknanya apa? Esa. Sifat hayat Allah tu esa. Jadi sifat hayat Allah Ta'ala tu yang pertama kak, ada. Lagi sungguh. Ya, kait dengan wujud, betul. Yang kedua, ianya qadim, tidak ada mula, kaitnya dengan sifat qidam. Yang ketiga, sifat maha hidup Allah ni tidak binasa, ianya kekal, yakni baqa. Lagi pula, sifat Allah Ta'ala ni yang maha hidup tak sama dengan hidup makhluk, sebab kaitannya dengan mukhalafatuhu lil hawadith. Yang kelima, sifat Allah Ta'ala maha hidup tidak memerlukan yang lain untuk menjadikannya. Tidak memerlukan Tuhan yang lain untuk menjadikannya, kerana Allah itu sifatnya qiyamuhu bi nafsih. Dan yang keenam, sifat maha hidup Allah itu tidak berbilang-bilang, yakni esa. Esa pada, macam kita belajarlah, dulu kita belajar bab wahdaniyah, esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Baik. Subhanallah. Kita tengok di dalam perbahasan kitab kita, ya, iaitu sifat hayat Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok dalil akalnya disebut. Kita tengok balik kitab kita, dalil akalnya ialah sekiranya Allah tidak hidup, nescaya dia mati. Buat catatan di situ. Dan mati itu adalah mustahil bagi Allah. Buat catatan. Kan ada kan perenggan yang kedua, betul tak? Saya baca balik ya. Dia punya ayat perenggan kedua, ibu-ibu tengok. Saya baca dulu, nanti ibu-ibu tulis. Saya baca tu maksud bacakan teks ni dulu. Syarahan ni nanti saya beritahu. Kita tengok dulu. Dalil akalnya ialah sekiranya Allah tidak hidup, nescaya dia mati. Okey, pada dia mati tu apa catatan dia? Sifat mati bagi Allah, ini catatan dia. Sifat mati bagi Allah adalah mustahil. Kerana, ini catatan ni. Kerana mati termasuk sifat-sifat kekurangan. Mati termasuk sifat-sifat kekurangan. Dan maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Okey, kan dalam perenggan yang kedua kita saya sebutkan tadi, nescaya dia mati. Apa catatan dia? Sifat mati adalah mustahil atas Allah Ta'ala, kerana mati termasuk di dalam sifat-sifat kekurangan. Dan maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Ni
Tu tujuan kita bila kita ngaji kitab ni, bila ada perlu catatan-catatan yang kita catat, itu yang menjadi faedah ataupun buah kepada ilmu yang kita pelajari. Jadi ternafi sifat mati tersebut. Sebab mati itu merupakan sifat kekurangan. Tu. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang yang hebat dalam kejahatan dia, bukan hebat dalam kebaikan dia, hebat dalam kejahatan dia. Kita tengok Namrud, Fir'aun, Qarun. Ni puak-puak ni. Tengok dia mati macam mana? Namrud. Hebat, pintar, bijaksana, gagah perkasa, menguasai dunia. Yang mati, dia mati. Macam mana dia mati? Nyamuk yang masuk kat dalam telinga dia. Ada beberapa riwayat lah. Ada yang mengatakan kerana dia tidak tahan sangat dalam nyamuk tu dalam tubuh badan dia, dia macam tengiang-ngiang. Akhirnya ada kalau ketuk kepala bau hilang. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya dia tak tahan sangat, dia suruh ketuk mati terus. Tu satu. Yang kedua, dia mengatakan nyamuk itu menghisap terus darah dia hingga mana jadi kering. Itu kalau kata orang Melayu kata mati kering tu, habis, tak ada darah. Wallahu alam hak tu, tapi nak kata seekor nyamuk, padahal dia tu tak terkalah. Gitu. Nampak Allah Ta'ala nak tunjuk. Fir'aun begitu juga. Yang ni puak-puak yang mengaku dia Tuhan. Akhirnya apa? Mati tenggelam. Nampak? Qarun mati ditelan bumi. Nampak? Tak ada apa. Yang hebat, kata hebat tak mana pun, mati belaka. Habis. Habis. Okey, kita tengok sambung kitab kita. Dan sekiranya dia mati, nescaya tidaklah dia bersifat kudrat, iradat, ilmun dan lain lagi sifat. Maknanya di sini, jika Allah Ta'ala mati, ternafilah semua sifat-sifat tu yang kita belajar sebelum ni. Kita belajar wujud, kidam, baqa, sampai ilmu kudrat hayat, kudrat iradat semua tu kita belajar ternafi. Sedangkan kita telah pun meyakini tak? Kita telah pun beriktikad ataupun tidak? Bahkan itu yang maksud daripada nescaya dia mati. Dan sekiranya dia mati, nescaya tidaklah dia bersifat kudrat, iradat, ilmu dan lain-lain lagi sifat. Jadi okey, yang seterusnya, yang tu mafhum lah ya. Buat catatan tambahan. Dia agak panjang sedikit, saya akan baca slow-slow. Allah Ta'ala, sambung catatan catatan pada kitab kita. Allah Ta'ala menjadikan, saya ulang ya, Allah Ta'ala, bagi mencatat sila catat, ni penting, dia tak ada dalam kitab. Allah Ta'ala, ada kitab? Oh tak ada. Tu saya tanya tadi, siapa tak ada kitab lagi? Saya sudah tanya. Kau buat? Buat, ya. Benar tak? Tak ada. Tanya surat berapa ke sebelah? Ada. Bayar. Tak, kita ni pengajian kita yang pertama konsepnya berkitab, bersanad, bersedekah. Harga pun tak mahal kak. 80 juta ke 10 juta ke, siapa-siapa nak sedekah ikut lah. Tapi tak ada, harganya murah saja. Yang besar 8 riyal saja. 8 ringgit sahaja. Kecil ada juga, tapi kadang-kadang tak ada cetakan. Dalam kereta saya tu kalau ada. Tanya muka surat berapa? Jadi pengajian kita ni berkitab. Perlu faham di situ supaya konsep kita tu begitu. Okey, tadi kita sambung balik Allah Ta'ala menjadikan
atau meniadakan makhluk. Okey, saya ulang balik. Allah Ta'ala menjadikan atau meniadakan makhluk dengan kesepaduan empat sifatnya. Saya ulang. Allah Ta'ala menjadikan atau meniadakan makhluk dengan kesepaduan empat sifatnya, iaitu kudrah, iradah, ilmun dan hayat. Saya ulang sekali lagi bagi yang mencatat. Allah Ta'ala menjadikan atau meniadakan makhluk dengan kesepaduan empat sifatnya, iaitu kudrah, iradah, ilmun dan hayat. Dapat ya? Jadi saya sambung, boleh? Jika salah satu daripada keempat sifat ini. Saya ulang. Jika salah satu daripada keempat sifat ini tidak ada. Maknanya either one. Salah satu dari empat ni tak ada. Jangankan semua tak ada, satu cukup. Okey. Sambung. Maka segala makhluk tidak akan ada. Tu. Saya ulang ya. Jika salah satu daripada keempat sifat ini tidak ada, maka segala makhluk tidak akan ada. Lah ni kita ada dah. Kita ada kan? Okey, sambung ya. Justru, sambung ya. Sambung catatan. Justru kewujudan makhluk di alam ini, ya, saya ulang ya. Justru kewujudan makhluk di alam ini menunjukkan Allah Ta'ala. Saya ulang. Justru kewujudan makhluk di alam ini menunjukkan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat hayat. Justru kewujudan makhluk di alam ini menunjukkan Allah Ta'ala bersifat dengan hayat. Maknanya kan tadi kita sebut, kalau tak ada, walau salah satu, tak adalah kita. Lah ni ada ke tak ada? Ada. Justru pasti dan pasti keempat sifat ini ada. Tak boleh salah satu tu tiada. Maka keempat sifat ni termasuk sifat hayat adalah ada. Ada lagi sungguh. Tu maknanya. Jadi kesemua yang kita belajar ni sebelum ni, ya, sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu wa taala, qudrah, iradah, ilmun, kata ada hayat, tak ada. Tak dapat tidak mesti ada. Hayat ni. Sifat hayat ni adalah sifat yang sifat yang mengesah dan membenarkan sifat-sifat ma'ani yang lain bagi Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkinlah kita cakap kudrah, iradah, ilmun semua tu tanpa kita meyakini, memahami, beriktikad bahawa Allah tu maha ni nak faham saja, bukan nak samakan Allah dengan makhluk. Nak faham saja, nak faham. Contoh kita dengar. Sekali lagi saya sebutkan ni bukan nak samakan dengan makhluk Allah Ta'ala, tidak, nak bagi faham sahaja. Contoh kita dengar satu tokoh ilmuwan, contohlah ilmu yang bersangatan alim, kaya raya pula tu, tampan, rupawan, tak makan usia. Biasa mungkin usia dia dah agak-agak kan, tapi orang kata maintain macam anak murid ramai, pondok banyak, anak
keturunan pun ramai, contoh. Banyaklah kelebihan. Contohlah kita dengar cerita-cerita itu. Lepas tu, Ustaz, kita orang nak pergi ziarah sana macam mana? Kan, dengar kehebatan ni, keilmuannya, kitab banyak dia karang, kan? Apa masyarakat, apa nama? Keilmuannya bukan diakui oleh masyarakat saja, tetapi di kalangan ilmuwan. Ini bukan kaleng-kaleng, bukan biasa. Tapi bila semua dah excited nak pergi, tiba-tiba kata dia dah excited nak pergi, tiba-tiba Ustaz, bila kita boleh pergi ziarah ni? Saya kata dia dah meninggal. Faham tak? Maknanya kok macam mana pun kalau dah meninggal itulah. Jadi ni bukan nak samakan, tapi nak bagi faham saja. Kan? Ini kehebatan Allah dengan segala sifat kesempurnaan bagi Allah, dan Allah tu maha hidup dan ianya kekal abadi. Nampak di situ? Di situ nak fahamkan, kita nak memahamkan saja. Okey, baik, sikit lagi ya. Dalil akalnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini penting ya, buat catatan sikit. Ayat ini buat catatan pada surah Al-Qasas tu kan. Just jot down a bit lah. Al-Qasas tu 68 tu catatan dia, ayat ini adalah dalil. Jumpa tak? Silap. Surah Al-Furqan ayat 58. Buat catatan pada Al-Furqan 58. Apa catatannya? Ayat ini menjadi dalil sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Ayat ini menjadi dalil bagi sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Yang diajar di dalam ilmu tauhid. Dah, itu je, poin pendek je. Kita tengok ayat Quran dia. Dalil nakalnya, kita sambung tengok kitab ya. Dalil nakalnya ialah firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Surah Al-Furqan ayat 58. Artinya, tambah dan di situ pada waw itu, dan bertawakallah, tambah dan di situ. Pada terjemahan itu tambah dan. Dan bertawakallah kamu kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang maha hidup, yang tidak mati. Boleh baiki terjemahan, saya ulang ya. Dan boleh baiki terjemahan. Dan bertawakallah. Maksud bertawakal ni apa? Serah diri. Kadang-kadang dia tak faham juga mana tawakal, jadi buat kurungan di situ. Dan bertawakallah, dalam kurungan, berserah dirilah kamu kepada Allah. Baiki terjemahan, Tuhan yang maha hidup, yang tidak mati. Baik. Ingat tak tadi kita sebut catatan, kalau kita tengok ayat ini menjadi dalil bahawa Allah Ta'ala, ulama tauhid ambil sifat mustahil itu daripada ayat ni. Maknanya di sini manhaj Al-Quran. Apa makna manhaj? Kaedah Al-Quran itu bila nak terangkan sesuatu perkara akan disebutkan dua pihak yang berbeza. Saya ulang catatan bagi nak mencatat. Okey, ini catatan kedua ya. Ulama tauhid, boleh buat catatan tambahan pada surah Al-Furqan itu, ulama tauhid mengambil manhaj Al-Quran. Saya ulang ya. Ulama tauhid mengambil manhaj Al-Quran. Manhaj ni kaedah dia lah, kaedah Al-Quran. Apabila kau tak dapat, angkat tangan apabila menyatakan sesuatu perkara, yang penting
apabila menyatakan sesuatu perkara yang penting, maka Al-Quran akan, saya ulang, maka Al-Quran akan menyebut dua pihak yang berlawanan. Saya ulang, ulama tauhid mengambil manhaj Al-Quran apabila menyebut suatu perkara yang penting, Al-Quran akan menyebutkan dua pihak yang berlawanan. Ibu-ibu kalau dengar ayat ni faham dah. Qul bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ayat ni, katakanlah wahai Muhammad SAW, Allah itu esa. Ayat yang kedua, Allah tempat bergantung, tumpuan segala makhluk. Ayat yang ketiga, yang keempat ni lawan bagi ayat 1 dengan ayat 2. Lam yalid wa lam yulad, ada tidak di situ. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nampak tak? Ada pertentangan tak di situ? Maksud pertentangan tu bukan dia bercanggah, bertelagah, tidak. Makna dia ada, bila Al-Quran nak sebutkan sesuatu yang penting, dia akan sebutkan perbezaan antara dua. Itu ayat yang kita biasa dengar dan kita faham dah. Ayat ni pun lagi terang sebab dia dalam satu ayat saja. Cuba tengok, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, yang tak mati. Ada tak pertentangan? Maksud pertentangan itu berlawanan, nak bagi tahu perbezaan. Allah maha hidup, tidak mati. Jadi ulama tauhid dia ambil manhaj Al-Quran itu, kaedah daripada Al-Quran. Bila kita belajar sifat wajib bagi Allah, ada sifat mustahil itu bukan ada, tidak. Jadi berlawanan dengan sifat wajib itu adalah mustahil. Sifat tu bukan ada ya kak, tak, dia tidak ada. Tetapi kita belajar untuk kita menafikan ianya ada pada Allah. Sebab tu bila kata-kata seperti contohnya, kamu yang mengaji sifat 20 ni, sekejap kata Tuhan itu ada, kejap kata wujud ertinya ada, lawannya tiada. Apa ni kejap ada, kejap tiada? Bukan kejap ada, kejap tiada. Tiada tu tak ada. Cuma kita belajar supaya kita tidak beriktikad seumpama. Macam orang ateis lah. Orang yang tak percaya kepada Tuhan, dia pun kata tak ada kan. Hang kalau tak nampak, tak semestinya tak ada. Boleh faham? Jadi nampak dah di situ, ayat yang satu ayat merangkumi dua, iaitu diterangkan Allah yang maha hidup, yang tak mati. Ulama tauhid ni ambil tu untuk dijadikan satu method, nak memahami tentang sifat Allah. Adanya sifat yang wajib dan lawan. Bukan ada mustahil, tidak. Lawan bagi sifat wajib itu adalah sifat mustahil. Dia memang tak ada. Cuma kita mengaji, belajar memahaminya agar kita tidak beriktikad yang mustahil tersebut ada pada Allah. Dengan itu tetaplah Allah bersifat hayat, iaitu hidup, dan mustahil atasnya sifat maut, yakni mati. Okey, satu lagi untuk kita lebih faham. Bila kita belajar ni, bila kita belajar fiqh lah kita sebutkan. Betul tak kita belajar fiqh, kita akan belajar perkara yang membatalkan solat contoh. Perkara yang membatalkan puasa, dan sebagainya. Kenapa kita belajar semua tu? Membatalkan wuduk dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita belajar tu supaya kita tidak melakukannya. Kalau kita melakukannya, batal tak wuduknya, batal tak solatnya, batal tak puasa. Sebab itu juga bila kita belajar sifat-sifat yang mustahil ke atas Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita menghindarkan diri dari beriktikad sedemikian rupa, agar tidak terbatal iman kita, akidah kita. Itu sebabnya. Bukan kejap ada, kejap tak ada. Dia kata kejap ada, kejap tak ada, macam biskut. Tak. Kejap ada bukan kejap ada, kejap tidak. Ada lawannya, tiada tu ada sandarannya. Yakni sebagai contoh ayat surah Al-Furqan ayat 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut.
Baik, saya rasa cukup setakat itu insya-Allah. Ada soalan? Hari ni berapa bulan? 21, 2. Baik, boleh faham? Ada soalan? Boleh faham ya? Tu. Baik, alhamdulillah. Baik, syukur kepada Allah. Kita akan masuk kepada huraian yang seterusnya, huraian sifat sama pada kuliah yang akan datang pada hari Selasa minggu keempat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Moga-moga Allah berkati, rahmati, ridai. Mohon maaf salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma khtim lana bil husnil khatimah bil khair wal fin wal afiyah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum lupa kita sama-sama bacakan Fatihah. Kalau ibu-ibu ingat nama mereka lagi bagus, namun kita rangkumkan kalau tak ingat pada mangsa nahas tersebut, dan moga-moga Allah rahmati, redai dan cucu rahmat kata roh mereka dan orang-orang yang kita niatkan. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.